Menurut Pak Imam lagi, sebab itulah najis arwah tak henti-henti keluar tadi, sebab barang tu masih ada lagi dalam tubuh arwah. Mungkin dia pernah buat perjanjian dengan tuan empunya barang tersebut supaya dia tak nak bawa barang tu sekali bersama dengannya bila meninggal dunia nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsikan lagi 7 kisah pengalaman pengurusan jenazah ni. Macam-macam lah kisah dia. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random shoutout kepada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca salawat Nurul Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Seram. Hari Raya Aidilfitri beberapa tahun lepas, Abu dan 2 orang lagi kawan dia terpaksa gali sebuah kubur lebih kurang pukul 12.30 malam bila diberitahu ada mayat nak dikebumikan. Apa nak buat, dah memang tugas mereka sebagai penggali kubur. Kenalah buat juga walaupun malam tu malam raya. Dengan diterangi cahaya lampu yang dipasang, mereka terus menggali. Suasana malam tu memang sunyi sepi. Maklumlah, penduduk kampung dah nyenyak tidur. Keadaan bertambah sunyi sebab tak ada langsung kenderaan yang lalu. Mereka terus menggali hingga bermandi peluh. Masa tengah asyik menggali tu, tiba-tiba Abu terdengar bunyi geseran yang amat dahsyat, macam gempa bumi. Dia berhenti menggali dan amati bunyi apa tu. Bunyi gegaran tu amat jelas sebab tak ada bunyi lain di tengah keheningan malam tu. Kemudian bunyi lagi. Abu tanya lagi 2 orang kawan dia, ada dengar tak apa yang dia dengar? Mereka pun dengar juga. Kemudian mereka semua terus diamkan diri. Nak kata gempa bumi? Bukan. Raksasa berjalan? Lagilah bukan. Pelbagai perasaan dan bayangan timbul. Mereka semua perhati kawasan perkuburan tu. Abu tak pernah lagi dengar bunyi macam tu seumur hidup dia. Puas mereka cari dari arah mana bunyi gegaran tu muncul. Yang pasti bunyi tu macam terlalu dekat dengan mereka sebab terasa tapak kaki mereka bergetar dan tanah tempat mereka gali tu berguncang. Bila mereka perhatikan, ya Allah, rupa-rupanya bunyi tu datang dari arah kubur seorang lelaki yang meninggal dunia lebih kurang sebulan atau 2 bulan lepas. Abu masih ingat lagi, kubur itulah dia dengan kawannya gali. Fikiran Abu terus menerawang jauh. Nak ingat semula macam mana mereka kebumikan mayat dekat kubur tu. Bagi Abu, mana-mana mayat yang dikebumikan biasa je, tak ada apa-apa kejadian pelik. Tapi hairan, malam ni terdengar bunyi yang amat menakutkan dari kubur tu. Bunyi gegaran tu terus bergema. Seram. Habis je bunyi geseran tu, mereka terdengar pula bunyi macam rantai kaki diserik. Krek, krek. Amat menyeramkan. Dahsyatnya bunyi gegaran tu amat jelas kedengaran. Makin lama terasa makin dekat bunyi tu. Masa tu juga
Abu teringat kata-kata seorang imam yang pernah bercerita tentang azab kubur dengan pelbagai soalan malaikat Munkar dan Nakir. Menurut imam tu, orang yang tak solat atau tak cukup bilangan solatnya, orang yang suka melaga-lagakan orang lain atau mengadu domba, orang yang tak beristinja atau basuh kencingnya merupakan antara mereka yang bakal dapat siksaan kubur, berdasarkan hadis yang diriwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dua buah kuburan, lalu baginda bersabda, sesungguhnya kedua-dua penghuni kuburan ini sedang diseksa dan mereka tidaklah diseksa kerana dosa besar. Adapun yang seorang itu diseksa kerana tidak beristinja setelah kencing, sedangkan yang satu lagi kerana suka mengadu domba. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meminta satu pelepah kurma, lalu dibelahnya menjadi dua, lalu bersabda, semoga pelepah kurma ini akan dapat meringankan siksaan mereka berdua selama ia belum kering. Begitulah yang Abu dengar daripada alim ulama tentang azab kubur tu. Dia sendiri yakin azab kubur memang ada. Sekarang bunyi menggerungkan itu dah dia dengar sendiri. Ngeri, bersaksikan oleh dua orang kawan dia yang dengar betapa dahsyatnya bunyi itu pada malam raya beberapa tahun lepas. 4 tahun lepas, Abu dengan dua orang kawan penggali tunggu dekat sebuah kubur yang baru siap digali. Waktu tu jam dah pukul 10 malam. Puas mereka tunggu, tapi jenazah tak sampai-sampai. Tak tahu apa sebabnya. Masa tengah menunggu, Abu pandang ke arah sebatang pokok berdekatan. Tak semena-mena dia ternampak ada seorang perempuan berambut panjang, mengurai, tengah duduk mencangkung atas dahan pokok berdekatan. Abu ingat ada orang tengah berlakon filem ke apa. Tiba-tiba baru Abu teringat yang dia baru lepas gali kubur. Mana ada orang berlakon tengah-tengah malam buta macam ni. Abu tanya kawan dia, nampak tak? Tu, tengah mencangkung atas dahan. Mereka berdua pun nampak seorang perempuan cantik tengah mencangkung atas dahan pokok depan mereka sambil pandang ke arah kubur kosong yang baru siap digali. Wajah dua orang kawan Abu tu agak cemas, macam nak bangun dari situ. Tapi bila tengok Abu tak berganjak, mereka tak jadi larikan diri. Mereka bertiga terus perhatikan perempuan yang tengah mencangkung atas dahan dalam jarak kira-kira 10 meter tu. Peliknya, perempuan tu tak bergerak-gerak. Sebenarnya Abu langsung tak rasa takut sebab makhluk halus yang mereka jumpa tu tak menyeramkan. Sebaliknya menyerupai wajah seorang perempuan cantik. Lebih kurang setengah jam kemudian makhluk tu hilangkan diri. Tak lama kemudian jenazah yang mereka tunggu sampai dan mereka terus kebumikan tanpa sebarang kejadian yang tak diingini. Bukan sekali dua Abu terjumpa lembaga menyerupai perempuan cantik dengan rambut panjang mengurai pada tengah malam buta macam tu. Pernah satu senja Abu terpandang cermin sisi motosikal yang dia tunggang dan ternampak wajah perempuan cantik. Tapi bila dia pusing nak tengok belakang, perempuan tu dah gaib. Sebab tu bila ternampak makhluk tu, Abu tak rasa takut lagi sebab makhluk yang digambarkan hodoh tu hanya dalam filem dan lakonan semata-mata. Realitinya pontianak yang dia pernah jumpa cantik dan comel-comel belaka. Ada orang tanya Johari selepas 18 tahun gali kubur ni, ada perkara ganjil berlaku tak? Johari cakap ada. Orang tu tanya lagi, awak pernah tidur dalam liang lahat? Buat apa nak tidur dalam kubur? Rumah kan ada. Jawab Johari. Sebenarnya soalan-soalan macam tu memang selalu ditanya. Maklumlah tugas dia sebagai penggali kubur kan. Ramai yang nak tahu perkara-perkara lain di sebalik tabir tugas ni. Satu hari tu ada hamba Allah datang, orang dari Perlis Melaka, beritahu ada seorang perempuan meninggal dunia. Jadi Johari ditugaskan untuk gali kubur berkenaan. Johari pun mulakan tugas dengan kawannya bernama Saad. Semakin lama menggali, semakin sejuk suhu dekat dalam, macam buka peti ais. Angin sejuk menerpa, nyaman. Johari bersuara, "Ad, kita ada banyak masa lagi. Memang sempat siap gali. Aku letih, nak tidur kejap. Apa-apa nanti kau kejutkan aku. Kau jangan ke mana-mana pula."
Johari terus rebahkan badan ke dalam kubur yang baru siap digalinya. Itulah kali pertama dia buat macam tu sepanjang bekerja sebagai penggali kubur. Entah kenapa hari tu dia penat sangat dan sangat mengantuk. Lepas ingatkan saat supaya jangan meraih-raih ke mana sebab jenazah akan sampai tak lama lagi, Johari terus tertidur. Dalam tidur tu, Johari bermimpi. Dalam mimpi, Johari rasakan dia dah meninggal dunia. Johari berkata, "Baru tadi aku gali kubur, aku dah meninggal. Tak ada siapa nak beritahu anak bini aku dah meninggal." Dalam mimpi tu, sehelai demi sehelai pemandangan tanpa hijab dibuka dan terbentang depan mata. Johari tengok kubur tempat dia disemadikan tu lapang, luas, macam gudang yang amat besar. Kemudian dia seakan terdengar bisikan, "Inilah Ustaz cakap, orang baik-baik dapat syafaat bila meninggal dunia." Lepas tu Johari dapat rasakan dia dibawa keluar dari alam kubur. Johari nampak seolah-olah padang saujana mata memandang. Hamparan lalang kelihatan meliuk-liuk. Dia tiup angin. Tak ada bukit bukau atau gunung ganang. Tak ada sesiapa dekat situ. Hanya dataran luas terbentang tanpa penghuni kecuali bunyi desiran lalang-lalang ditiup angin sepoi-sepoi bahasa. Masa tu Johari teringat soalan malaikat munkar nakir. "Marab." Belum habis ayat tu dibaca, Johari terdengar suara Saad panggil, "Johari, mayat dah sampai." Suara Saad tu rasa terlalu dekat dengan cuping telinga dia. Johari terus jaga. Bila dia jenguk, Saad jauh lagi. Dia belum datang pun ke kubur untuk beritahu tentang ketibakan jenazah. Badan Johari terasa segar. Lenguh-lenguh badan terus hilang. Apa yang telah berlaku pada Johari itu hanya mimpi. Dia bersyukur masih hidup dan diberikan kesihatan yang baik hingga ke hari ini. Sebenarnya Johari tertidur lebih kurang 20 minit dekat dalam kubur tu. Ketika tertidur itulah tak ada sesiapa pun yang berada di kawasan perkuburan tu kecuali dia dan Saad. Bila tapak kaki orang mula pijak kawasan perkuburan, saat itulah mimpi dia hilang. Sebaik jenazah tiba, mereka sama-sama uruskan sehingga selesai. Lepas tu Johari kemaskan barang-barang dan balik ke rumah. Pernah satu ketika dulu, masa tinggal dekat Teluk Mas, kubur yang baru disiap digali ditinggalkan orang kosong sebelum mayat sampai. Tak semena-mena angin dengan ribut kencang melanda kawasan kubur tu. Pokok bengkok macam nak rebah ke bumi. Astaghfirullahalazim, apa ni? Ramai lari balik ke rumah sebab kecut perut dengar ribut datang. Bila mayat sampai, tak ada siapa nak kebumikan. Nak tak nak, mayat tu terpaksa dikebumikan ala kadar je. Jenazah ditekan dan ditutup dengan papan. Nasiblah, hari pula dah melewati tengah malam pula tu. 2-3 tahun kemudian, seorang hamba Allah meninggal dunia. Jenazahnya sampai sebelum maghrib. Lepas solat maghrib, barulah dikebumikan. Waktu maghrib tu, Johari duduk tunggu dekat kubur. Dari jauh, dia nampak cahaya api dekat sebatang pokok besar, bersinar macam bentuk lembaga aneh. Masa tu hanya dia seorang je yang tinggal dekat tanah perkuburan tu. Seorang lagi kawan dia pergi beli air minuman. Johari pandang sekeliling. Kemudian, pandang kawasan perkuburan tu. Dekat situ ada sebuah kubur yang dibuat binaan macam pondok dekat sekeliling dia, lengkap dengan bumbung sekali. Dari sebalik bangun binaan tu, Johari ternampak ada satu lembaga keluar. Lembaga tu berjalan-jalan ke sebuah lagi kubur dekat sebelah dan hilang. Dalam hati Johari tertanya-tanya. Setahun kemudian, saudara mara dan cucu cicit melawat kubur yang Johari nampak ada lembaga merayau-rayau waktu maghrib tu. Johari tanya pada mereka, "Ni kubur siapa?" "Ni kubur datuk saya." "Saya tanya sebab setahun sebelum tu saya ada nampak lembaga keluar dari sini." "Ini kubur siapa pula?" "Sebelah ni kubur isteri dia." "Oh, patutlah." Kisah yang Pak Zaki ceritakan ni bukanlah untuk aibkan sesiapa, sekadar perkongsian pengalaman selama dia jadi perawat dalam perubatan Islam ni. Kisah ni terjadi lebih kurang 10 tahun yang lalu di sebuah negeri di pantai timur. Satu petang tu, Pak Zaki terima panggilan telefon dari seorang lelaki yang perkenalkan dirinya sebagai Min lah. Dalam perbualan telefon tu, Min minta Pak Zaki datang ke hospital untuk rawat ibu saudaranya. Katanya dah beberapa kali ibu saudaranya dibawa ke hospital, tapi doktor tak dapat kesan penyakitnya.
Kali ni dia pingsan. Dah dekat seminggu tak sedarkan diri. Kebetulan petang tu Pak Zaki tak bertugas dekat klinik dia dekat Darusshifa. Jadi lepas solat asar tu dia pergi ke hospital. Sampai dekat sana, Pak Zaki disambut oleh Min dan dibawa terus ke dalam ward. Sebaik melangkah je masuk, Pak Zaki lihat sekujur tubuh wanita berusia lebih kurang 70-an tengah terbaring. Kulit-kulitnya dah berkedut seribu, matanya terpejam rapat. Pak Zaki tanya, doktor cakap sakit apa? Min cakap, doktor tak dapat sahkan, semuanya elok je, mungkin penat katanya. Pak Zaki mendekati wanita tu dan perhati wajahnya. Pak Zaki tengok wajahnya sangat keruh. Ayat-ayat suci Al-Quran Pak Zaki bisikkan ke telinga wanita tu. Tak ada sebarang reaksi, langsung tak tunjukkan sebarang tindak balas. Pak Zaki teruskan bacaan lagi. Tak sampai 10 minit, tiba-tiba wanita tu buka mata, toleh ke arah Pak Zaki. Mukanya menyinga, lidahnya terjeli-jeli keluar. "Siapa kau berani soal aku?" Suara yang sangat garau macam lelaki. Pak Zaki tak peduli dan teruskan bacaan. Wanita tua tu kelihatan tak selesa. Sekejap pandang ke kiri, sekejap pandang ke kanan. Nafas wanita tua tu naik turun. Dadanya berombak-rombak, matanya terbuka luas. Wanita tua tu bersuara lagi, "Jangan kacau aku nak tinggal sini." Suara wanita tu membuatkan pesakit dekat sekeliling mula rasa cemas. Pak Zaki minta anaknya tutup kain lansir supaya tak dapat dilihat oleh pesakit lain. Semakin kuat bacaan Pak Zaki, semakin tak tentu arah wanita tua tu. Dia kelihatan sangat resah, badannya menggeletik-geletik atas katil. Pak Zaki pandang anak matanya, dah tak ada sinar lagi. Pak Zaki rasa wanita tu dah pun meninggal. Apa yang tinggal dalam dirinya sekarang ialah makhluk lain. Kemudian Pak Zaki ambil daun mengkuang dan mulakan perubatan. Lebih kurang 40 minit kemudian, keadaan wanita tu mula reda. Dia pandang sekeliling dengan mulutnya ternganga luas, lidahnya terjeli-jeli. Kemudian perlahan-lahan matanya tertutup. Sebaik saja matanya tutup, kulit wanita tu terus mengecut. Mukanya jadi cengkung, matanya terperosok masuk ke dalam. Tak semena-mena keluar satu bau yang sangat busuk. Kebetulan waktu tu hanya tinggal Pak Zaki, Min dan anak sulung arwah. Mereka semua terkejut lihat keadaan tu. Anak sulung arwah terus panggil jururawat. Setelah diperiksa, jururawat tu bagi tahu, tengok daripada keadaan jenazah, wanita tua tu mungkin dah 2 hari meninggal dunia. Bila selesai segalanya, Pak Zaki pulang ke rumah. Selang 2 bulan kemudian, Min datang sekali lagi jumpa Pak Zaki. Kata Min, sejak malam jenazah dibawa pulang ke rumah untuk diuruskan, mereka terpaksa lalui bermacam-macam perkara aneh. Masa jenazah nak dimandikan, anak-anak minta izin untuk menatap wajah arwah buat kali terakhir. Sebaik kain dibuka, arwah buka mata dan menjelikan lidah. Habis menjerit anak-anak arwah hingga ada yang pingsan. Ingatkan semua dah selesai dekat situ je. Masuk hari ketiga, lebih kurang pukul 12.30 malam, 12.30 malam, terdengar bunyi pintu rumah diketuk. Anak sulungnya terkejut sebab bila pintu dibuka, Casey, dia nampak arwah berdiri tercegat dekat depan pintu. Dia jadi serba salah, nak ajak arwah masuk dalam rumah ke atau tak. Bila melangkah je masuk ke tempat terang, ternampak wajah arwah sebelah cantik, sebelah lagi buruk. Tak cukup dengan tu, masuk hari ke-40, arwah sekali lagi pulang ke rumah. Lepas kenduri tahlil dan semua tetamu dah pulang, arwah tercegat dekat depan pintu rumah. Wajahnya sangat hodoh, tangannya melambai-lambai panggil anak-anak dan cucu-cucunya. Habis tu jadi apa? Soal Pak Zaki. 2 orang pingsan malam tu, Ustaz. Ada yang meracau-racau sampai pagi, kata si Min. Pak Zaki tanya, apa yang arwah amalkan masa hidup hingga jadi macam tu sekali keadaannya? Min jadi serba salah nak jawab. Dia tak tahu perkara sebenar, tapi mengikut kata ahli keluarganya yang lain, masa muda dulu, arwah memang seorang yang sangat cantik dan digilai oleh ramai pemuda dekat kawasan tu. Kecantikannya tu kekal hingga ketua. Walaupun dah berusia, mukanya tetap nampak muda. Ada yang kata arwah pakai susuk untuk kelihatan cantik, tapi ada lagi satu perkara yang mengejutkan Pak Zaki. Kata Min, disebabkan sentiasa jadi buruan lelaki, arwah pernah curang kepada semuanya. Ramai yang tahu hal itu, tetapi walaupun suaminya tahu tentang kecurangan arwah, dia kelihatan macam tak kisah, seolah-olah lembu dicucuk hidung. Min bersuara, Ustaz, tak mengapa ke bercerita tentang si mati ni?
untuk pengajaran dan pedoman tak mengapa. Kita bukan nak aibkan si mati. Astaghfirullahalazim. Itulah balasan bagi mereka yang derhaka kepada suami. Atas dunia lagi Allah dah hukumnya. Janganlah sesekali kita langgar perintah Allah. Tugas kita hidup dekat dunia ni tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Hebat mana pun kita, kaya mana pun kita, besar mana pun kita, cantik mana pun kita, destinasi terakhir kita adalah bertemu dengan Allah juga. Mati itu pasti. Siapa yang tak kenal Abang Udin? Dekat kampung Zam, Abang Udin adalah seorang guru silat yang cukup popular. Anak muridnya pula bukannya sedikit, beratus orang ramainya. Begitulah kuatnya pengaruh Abang Udin ni. Kehebatannya pula memang tak boleh disangka lagi. Zam terdengar cerita daripada salah seorang anak muridnya bahawa satu ketika dulu Abang Udin pernah bergaduh dengan 5 orang pemuda sekaligus. Puncanya tak pasti, tapi kelima-lima pemuda tersebut cedera teruk dan terpaksa dikejarkan ke hospital. Abang Udin ni bukan calon-calon orang. Selain hebat bersilat, Zam dengar dia ada ilmu kebal. Dalam setahun, kabarnya sebulan Abang Udin akan ke Indonesia untuk bertapa dan mantapkan lagi ilmu persilatan dengan guru-guru silat dia dekat sana. Kononnya, masa sebulan bertapa tu, Abang Udin akan berpuasa dan cuma minum air embun je untuk alas perut. Menurut anak muridnya, Abang Udin ni pernah makan kaca masa buat pertunjukan waktu mereka tengah belajar silat. Betul atau tak, wallahualam. Lagi satu, Abang Udin ni dikatakan ada ilmu gaib. Pernah beberapa kali dia hilangkan diri masa tengah ajar anak-anak muridnya bersilat. Namun Zam sekadar dengan kosong je, tak ambil peduli. Seolah-olah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Susah dia nak percaya. Memang Abang Udin hebat, tapi Zam sebenarnya tak berapa berkenan dengan sikap dia. Zam tak pernah nampak Abang Udin jejakkan kaki ke surau atau masjid dekat kampung mereka. Itu tak termasuk gotong royong dan kenduri kendara. Memang Abang Udin tak pernah munculkan diri. Dia hanya bercampur gaul dengan anak-anak muridnya je. Kalau tak, Abang Udin lebih banyak berkurung dalam rumah. Cuma sesekali je nampak dia bersihkan gelangan silat dan beli barang dekat kedai runcit berhampiran. Namun itu semua cerita dulu. Apa yang tinggal hanyalah sejarah. Zaman kehebatan dan kegemilangan Abang Udin kini dah berakhir. Apa yang tinggal hanyalah sekujur jasad kaku di perbaringan. Abang Udin telah hembuskan nafasnya yang terakhir masa umat Islam sedang tunaikan solat maghrib tadi. Kabarnya Abang Udin meninggal dunia secara tiba-tiba masa tengah bersihkan gelangan silat berhampiran rumahnya. Selesai solat maghrib, Zam terus ke rumah arwah Abang Udin. Masa tu dah ramai penduduk kampung yang datang ziarah. Beberapa orang pemuda dah mula gergaji papan untuk buat keranda dan sediakan tempat mandi jenazah. Tak dinafikan, memang agak susah nak sediakan segala kelengkapan untuk pengebumian Abang Udin sebab arwah hidup sebatang kara. Tak ada isteri, anak-anak atau saudara mara. Zam pernah dengar cerita yang Abang Udin ada keluarga dekat Indonesia. Tapi sejauh mana kebenaran cerita tu tak dapat dipastikan sebab arwah Abang Udin ni sendiri tak pernah bercerita dengan sesiapa tentang kisah peribadinya. Kemudian Zam naik ke atas rumah dan tolong angkat jenazah untuk dimandikan. Astaghfirullahalazim, beratnya tak mampu digambarkan. Zam terus panggil beberapa orang pemuda yang berada dekat situ untuk membantu. Setelah bertungkur lumus, akhirnya berjaya juga mereka bawa jasad arwah Abang Udin untuk dimandikan. Zam dan beberapa orang pemuda mula cuci kotoran di setiap anggota tubuh arwah. Masa tu Zam jadi muskil sebab najis arwah terlalu banyak. Setiap kali mereka tekan perutnya, setiap kali itulah najisnya membuak-buak keluar. Mereka yang berada dekat situ saling berpandangan. Zam terus tekan perut arwah berulang-ulang kali supaya najis dapat dikeluarkan habis. Namun tak nampak langsung tanda-tanda ia akan berhenti. Pening kepala dibuatnya. Dah banyak jenazah yang Zam uruskan sebelum ni, tak pernah pula berlaku macam ni. Zam mula bingung. Tambah pula bila tengok Pak Imam dan beberapa orang penduduk kampung dah tunggu untuk kapankan jenazah. Zam terus panggil Pak Imam dan ceritakan apa yang berlaku. Pak Imam seakan faham dengan situasi yang berlaku. Dia terus menghampiri jenazah dan berdoa.
kepada Allah supaya dipermudahkan segala urusan untuk menyempurnakan jenazah tersebut. Alhamdulillah, lepas Pak Imam arahkan mereka sambung semula tugas, najis arwah dah tak kelihatan lagi. Sebelum melangkah, Pak Imam sempat bisikkan ke telinga Zam supaya lepas ni jangan terkejut kalau ada perkara lain pula yang berlaku, sebab katanya arwah ada pakai sesuatu. Zam jadi panik sekejap, tapi dia tak bagi tahu kawan yang lain. Takut kalau ada yang terkejut dan ambil keputusan tak nak bantu uruskan jenazah Abang Udin ni. Setelah jenazah selamat dimandikan, mereka terus bawa ke ruang tamu untuk dikampankan. Dan benarlah kata Pak Imam, ketika itulah munculnya perkara yang benar-benar di luar jangkaan. Ketika jenazah Abang Udin dah berada di pembaringan dan sedia untuk dikampankan, tiba-tiba Zam nampak ada yang tak kena dekat wajah arwah. Zam sentuh dan belik-belik mukanya. Zam ternampak ada besi halus macam jarum peniti dekat pipi arwah. Zam tarik keluar perlahan-lahan besi tersebut. Ketika itulah Pak Imam datang dan duduk dekat Zam. Pak Imam bersuara, "Kalau kau nak tahu, itulah susuk. Arwah ni ada pakai susuk masa hayatnya. Aku rasa bukannya sikit, tapi banyak." Zam macam tak percaya. Sebelum ni dia hanya dengar cerita dari mulut orang je, namun kali ni berlaku betul-betul depan mata dia sendiri. Menurut Pak Imam lagi, sebab itulah najis arwah tak henti-henti keluar tadi, sebab barang tu masih ada lagi dalam tubuh arwah. Mungkin dia pernah buat perjanjian dengan tuan empunya barang tersebut supaya dia tak nak bawa barang tu sekali bersama dengannya bila meninggal dunia nanti. Sebenarnya bila najis arwah berterusan keluar tanpa henti macam tadi, bermakna adalah sesuatu yang tak kena. Mungkin sebahagian daripada susuk yang dipakainya dah keluar bersama najis tadi, tapi kena periksa seluruh tubuh arwah dulu sebelum dikapankan. Mereka yang berada dekat situ dengan segera periksa di setiap inci tubuh arwah, setiap jarum dan kepingan besi halus yang jumpa di tubuh arwah. Mereka tarik keluar perlahan-lahan dan letakkan dalam sehelai sapu tangan. Beberapa orang pemuda yang berada dekat situ turut membantu sehingga tarik perhatian orang ramai yang datang ziarah. Ramai yang mula berkumpul di sekeliling jenazah untuk saksikan perkara pelik tersebut dengan lebih dekat lagi. Dekat sejam lamanya mereka cari barang tu dekat tubuh arwah Abang Udin. Dah berpuluh-puluh batang yang berjaya mereka kumpul. Setelah berpuas hati dengan keadaan jenazah, barulah mereka kapankan. Alhamdulillah, urusan pengebumian jenazah berjalan dengan lancar. Ketika pulang dari tanah perkuburan, Zam tanya Pak Imam tentang apa yang terjadi pada arwah Abang Udin. Menurut Pak Imam lagi, arwah Abang Udin ni amalkan ajaran Sonsang dalam ilmu perguruannya selama ni. Arwah pakai susuk supaya dilihat hebat dan digeruni oleh pengikut dan musuh-musuhnya. Selain tu, arwah juga ada pakai susuk yang boleh dijadikan dia kebal. Semoga setiap perbuatan dan kesalahan arwah sepanjang hayatnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lelaki berkopiah putih yang perkenalkan dirinya sebagai Azri datang dan bersalam. "Terima kasih Ustaz kerana datang. Mai kita duduk dulu." "Dia tidur tu." "Siapa yang sakit?" "Ayah saya dah berbulan sakit. Macam-macam orang dah saya jumpa. Habis sekali ubat, tapi duk macam tu juga." Menurut Azri, beberapa bulan lepas ayahnya demam dan batuk-batuk. Bila bawa klinik, doktor kata hanya demam biasa je, tapi demamnya berlarutan lama. Lepas minggu, ayahnya tak dapat bangun dan berjalan, hanya berbaring, tak boleh bercakap. Lepas beberapa minggu terlantar, dia mula berubah sikap dan jadi pemarah. Lepas azan maghrib, ayahnya akan meracau-racau macam orang gila. Kadang-kadang dia bercakap sorang-sorang dan sebut nama-nama orang yang dah mati. Dekat 2 bulan sakit ni, dia hanya mampu makan sikit je. Itu pun mereka suapkan susu bagi dia tenaga. "Dah bawa ke hospital ke?" tanya Ustaz. Azri mengangguk. Dah beberapa kali bawa ayahnya ke hospital. Masuk wad 2 hari, doktor suruh pulang. Doktor kasi sihat, tapi tetap terlantar. Selang beberapa minggu, pergi hospital lagi. Doktor sahkan tak sakit dan tak dapat kesan sebarang penyakit. Itu acara kampung pun dah banyak kali. Ada yang kata macam-macam, tapi bila balik sama juga. Malah kadang-kadang makin teruk meracaunya. Kemudian Ustaz masuk ke dalam rumah untuk lihat sendiri keadaan ayah Azri.
Usianya 69 tahun, kulitnya dah berkedut 1000. Ustaz pandang wajah orang tua tu. Mukanya tak ada seri langsung, malah kelihatan macam mayat hidup. Hanya tinggal kulit dan tulang je. Matanya terpejam rapat, nafasnya laju. Dia kelihatan sangat penat. Masa berada dekat sisinya, Ustaz dapat rasakan macam ada sesuatu dengan dia. Kemudian Ustaz mula baca ayat-ayat ruqyah. Sebaik dibaca, bulu roma Ustaz meremang. Telinga terasa sangat panas. Tangan macam dicucuk-cucuk. Masa tengah baca ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba terlintas bayangan keris di fikiran Ustaz. Pelik, kenapa tiba-tiba terbayang benda tu? Ustaz Zaki bertanya, pesakit ni ada simpan keris ke? Dia memang penyimpan keris-keris lama. Ada banyak. Bawa keluar semua. Azri mengangguk dan terus masuk ke dalam bilik. Tak lama lepas tu dia keluar dan bawa 3 bilah keris yang dibalut dengan kain kuning. Keris yang lain banyak sangat Ustaz, tapi keris yang ni selalu dia jaga. Ustaz buka semua ikatan kain kuning tu. Dari sarungnya memang nampak macam keris lama. Bila Ustaz tarik keluar kerisnya, dia terasa macam ada sesuatu. Tangan jadi panas dan menggigil-gigil. Ustaz terus bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu dihembuskan ke arah keris. Kemudian suruh Azri keluarkan semua keris yang ada dan siapkan sebaldi air dekat luar rumah. 3 bilah keris yang diikat dengan kain kuning Ustaz asingkan dengan keris-keris yang lain. Satu persatu keris-keris lama tu Ustaz celupkan dalam baldi. Selesai semua keris, tiba masa untuk 3 keris yang diikat dengan kain kuning tu tadi. Sebaik saja Ustaz celup keris yang pertama dalam air, cup, tiba-tiba pesakit tu jerit dari dalam rumah. Suara jeritannya sangat kuat. Bila keris kedua dicelup, sop, suara jeritan ayah Azri semakin kuat. Masuk keris terakhir, dia menjerit sambil meronta-ronta kesakitan. Ustaz segera masuk ke dalam rumah dan tengok pesakit menggelitik atas tilam sambil menjerit kesakitan. Sakit! Aku sakit! Tolong aku! Ustaz terus duduk dekat tepi dia dan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan-lahan keadaannya mula reda. Tubuhnya longlai, matanya sikit demi sikit tertutup. Ustaz pandang wajah ayah Azri. Wajahnya nampak berbeza dari tadi. Nampak berseri sikit. Mukanya putih, tak macam tadi, keruh dan garang. Dekat 2 jam berada dekat situ, Ustaz Zaki minta izin untuk pulang. Lagipun ayah Zaki dah tidur. Waktu asar dah dekat. Ustaz terpaksa pulang untuk buka klinik. Sebelum pulang tu, Ustaz suruh Azri bagi keris tersebut pada sesiapa yang pandai dalam bidang tu. Kalau tak ada siapa yang nak, bakar dan tanam je keris tu. Lebih kurang 20 minit lepas tu, masa dalam perjalanan, telefon Ustaz berdering. Azli telefon. Katanya ayah dia dah meninggal dunia. Minat kita ni macam-macam. Ada kalanya kita suka benda-benda lama dan antik. Tapi kena ingat, kadang-kadang benda lama ni ada kadam dan penunggunya. Kalau kita tak pandai jaga, makan diri pula nanti. Kalau dah tahu benda tu berkadam, lebih baik jangan simpan barang-barang tu. Sebab satu hari nanti ia akan menyusahkan kita. Kalau tak kita, anak-anak cucu kita yang kena. Sebenarnya kita tak perlu pun semua tu. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pelindung. Okey, itu dia 7 kisah yang sempat saya kongsikan hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, nanti tengok video yang tu pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.